Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton dan pendengar yang saya muliakan, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas peluang yang telah diberikan dapat kita bersama-sama menghadiri majlis ilmu di alam maya ini. Terima kasih diucapkan kepada hadirin sekalian kerana sudi menonton atau mendengar siri program Pergas Wasatiyah Online bersama kami. Sebelum saya muliakan, ingin saya perkenalkan diri saya, Ahmad Nu'man bin Muhammad Fuad, sebagai hos anda dalam sesi Pergas Wasatiyah Online kali ini. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ingin saya kongsikan sekali lagi tentang program ini. Ia merupakan salah sebuah program dakwah yang memberi ruang perbincangan ilmiah dan perkongsian pengalaman bersama para asatizah undangan mengenai hal ihwal semasa. Pergas mengambil kesempatan ini dengan menggunakan wadah media sosial seperti Facebook, online radio, Spotify dan sebagainya bagi menyampaikan mesej utama dalam menunjukkan dan memupuk nilai-nilai yang terdapat dalam kesederhanaan dalam Islam di dalam masyarakat Islam tempatan di Singapura. Oleh itu, anda juga boleh mendengar episod ini dan seterusnya melalui Spotify, insya-Allah. Terima kasih kerana mengikuti kami dalam episod kelima siri ini. Kami berharap episod-episod yang lepas dan yang seterusnya dapat anda ikuti sama-sama, insya-Allah bersama kami. Penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pada episod yang kelima ini, kami mengundang seorang lagi ustaz yang sangat meluas penglibatannya dalam berdakwah di negara kita Singapura, khususnya dalam pendidikan Al-Quran. Beliau adalah Al-Fadhil Ustaz Dr. Firdaus Yahya. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih. Ahlan wa sahlan dan terima kasih atas kesudian Ustaz untuk bersama kami dalam siri program Pergas Wasatiyah Online untuk episod kali ini. Terima kasih. InsyaAllah. Baiklah, sebelum kami teruskan, izinkan saya memperkenalkan latar belakang Al-Fadhil Ustaz Dr. Firdaus Yahya. Ustaz Dr. Firdaus Yahya merupakan pengasas dan pengurus Darul Huffaz Learning Center. Beliau juga merupakan pengarah Syariah Consultancy Education and Training. Beliau menamatkan pengajian sarjana muda dalam bahasa Arab dan sastera di Universiti Al-Azhar, Mesir di Kairo. Kemudian beliau melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dalam bidang Al-Quran dan Sunnah di IIUM dan Doktor Falsafah dalam bidang Sains Islam di Institusi Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa ISTEC, juga IIUM. Selain dari itu, Ustaz Dr. Firdaus juga memiliki diploma dan tahfiz Al-Quran wal Qiraat dan sijil dalam falak syar'i. Pada sesi kali ini, Ustaz akan kongsikan tentang topik yang bagi saya cukup penting dan sangat bersesuaian dengan kehidupan kita sebagai manusia yang sering kali diuji dan diberi cubaan bermacam-macam cabaran, dugaan dan juga rintangan. Namun sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti percaya bahawa Allah pasti berada bersama hamba-hambanya. Dan pertolongan Allah itu sangatlah pasti dan sangatlah dekat. Dalam episod kali ini, kita akan membincangkan bentuk-bentuk pertolongan daripada Allah dan cara-cara untuk mendapatkan rahmat dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam siri Pergas Wasatiyah Online kali ini, Ustaz akan berkongsi berkenaan topik pertolongan dan bantuan Allah itu pasti. Tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan. Okey, baiklah Ustaz. Saya akan memulakan dengan soalan pertama, insya-Allah. Ustaz boleh terangkan sedikit tak mengapa kita manusia ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apakah misi kita hidup di muka bumi ini, di dunia ini? طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih kerana sudi mengundang saya untuk sesi temu ramah inilah dalam rencana wasatiyah online Pergas. Alhamdulillah, semoga Allah SWT berikan keberkatan dan mencurahkan rahmatnya dan pertolongannya bagi semua yang membantu untuk menjayakan program dakwah ini, insya-Allah. Baik, soalan yang diajukan ialah mengapa Allah SWT cipta manusia? Dan misi kita kenapa kita hidup di muka bumi ini? Ini merupakan satu soalan fundamental. Soalan asasi yang mana ditanya bukan oleh setakat orang Islam saja, bahkan semua manusia daripada awal tamadun dan sampailah nanti akan datang. Persoalan falsafah yang dicari oleh pemikir-pemikir dan ahli-ahli falsafah. Kenapa kita berada di atas muka bumi ini? Apa tujuannya? Kerana itu kita lihat Gautama Buddha keluar mencari jawapannya dan kemudian mengasaskan falsafah Buddhism dia sendiri. Kerana nak menjawab soalan tersebut, kenapa kita ini hidup, apa misi kita dan kenapa ada sengsara di atas muka bumi ini. Nah, Islam adalah agama, bukan setakat agama, dia adalah satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan satu panduan cara hidup bagi manusia. Sesiapa yang ikut cara panduan ini dan percaya pada Allah dinamakan sebagai Muslim. Nah, setiap Muslim terikat dengan syariat dan syariat itu berpandukan kepada Al-Quran. Dan Al-Quran dah terangkan. Al-Quran merupakan kitab yang mengandungi kesemuanya. Sama ada kita tahu, tak tahu, kita dapat gali atau belum gali, tapi jawapannya dah ada dalam Al-Quran. Dan Allah SWT dah berikan jawapan bagi soalan asasi ini, fundamental question ini, yang semua manusia tanya. Allah berikan jawapannya dalam surah yang masyhur, yang digalakkan untuk kita baca, iaitu surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk ini terdapat pada awal juz yang ke-29, daripada ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Yang mana bermaksud Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Allah ciptakan kedua ni. Orang kata macam mana nak ciptakan? Kalau ciptakan kehidupan tu kita nampak kehidupan tu bergerak. Tapi ciptakan kematian tu bagaimana? Dan Allah kedepankan perkataan mati daripada hidup. Alladzi khalaqal mauta, kemudian Allah cakap wal hayata. Jadi Allah ciptakan mati dahulu, baru Allah ciptakan kehidupan. Jadi banyak tafsiran yang kita boleh ambil, pelajaran boleh ambil daripada sini. Pertamanya antaranya Allah SWT kedepankan kematian. Dan Allah kata Allah cipta kematian. Kerana kematian itu merupakan penghabisan kepada satu fasa kehidupan, iaitu kehidupan dunia. Dan kemudian Allah SWT sebut lagi wal hayata, dan kehidupan. Dan kehidupan di situ, kalau kita nak tahu, kehidupan yang sebenarnya hakiki adalah kehidupan selepas kematian, akhirat. Kerana itu kehidupan yang tidak ada kematian lagi selepas itu. Dan Allah SWT dah menekankan hal ini dalam Al-Quran, dalam surah Ankabut. Tak silap saya, Allah Subhanahu surah Rum, Allah SWT berfirman apa? Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan ataupun negara akhirat itu benar-benarlah itu satu kehidupan. Jadi kehidupan yang sebenarnya adalah selepas kematian. Kehidupan sekarang ini sebelum kematian kita ini adalah kehidupan bagi persiapan menghadapi kehidupan yang hakiki dan abadi dan kekal selepas kematian. Jadi Allah SWT ciptakan kematian, Allah SWT ciptakan kehidupan untuk apa? Untuk apa Allah SWT ciptakan kehidupan kita sebelum mati ini? Allah SWT terangkan. Ini jawapan bagi soalan falsafah yang ditanya oleh semua ahli falsafah dunia. Liyabluwakum, kata Allah. Liyabluwakum, untuk Allah uji kamu. Jadi kita ambil kesimpulan di sini, kehidupan kat dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan ujian. Allah SWT nak uji. Kalau Allah tak nak uji kita, Allah SWT tak akan letakkan Nabi Adam AS di atas muka bumi dan zuriat Nabi Adam semua atas muka bumi. Kita dah senang enjoy dekat syurga. Syurga tak ada ujian. Tapi Allah letakkan kita kat atas sini kerana Allah nak uji kita. Nah, persoalannya kenapa Allah nak uji kita? Kenapa Allah nak uji kita dalam kehidupan kita di dunia ini sebelum kita menghadapi kematian? Liyabluwakum, untuk Allah uji kamu, ayyukum ahsanu amala. Tujuannya untuk Allah nak
pastikan dan tentukan siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Ini tujuan kehidupan kita atas muka bumi ini. Allah ciptakan hidup atas muka bumi ini, Allah berikan ujian demi ujian untuk Allah lihat siapa yang baik amalannya. Macam budak sekolah, teacher kasih test, semester test lah, final year exam lah dan sebagainya. Untuk apa? Untuk lihat siapa yang rajin belajar, dapat ilmu dan sebagainya. Jadi begitu juga kehidupan atas muka bumi ini, Allah nak uji siapa yang baik amalannya. Nah, Allah SWT sebut baik amalannya tersebut. Allah SWT tak sebut di sini siapa yang mukmin, siapa yang bukan mukmin. Kenapa pula? Sebabnya semua orang dilahirkan sebagai mukmin. Fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, sabda Rasulullah SAW. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Fa abawahu yuhawidani au yunassiranihi. Dan ibu bapanya yang akan jadikan dia Yahudi ke, Nasrani ke, ataupun agama lain ke. Jadi semua manusia ini dilahirkan dalam keadaan mukmin, percaya pada Tuhan yang satu. Dan ini kita telah berikan pengakuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di alam arwah lagi sebelum kita lahir ke dunia. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ambil pengakuan daripada kita. Dalam surah Al-A'raf Allah ingatkan kita. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ayat tersebut bermaksud, ingatlah apabila Tuhan kamu mengambil janji daripada zuriat Adam sebelum lahir kat dunia ini, dan Tuhan kamu itu mengambil penyaksian daripada kamu. Alastu bi rabbikum, kata Allah, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala, semua roh cakap benar ya Allah, kau Tuhan kami. Syahidna, kami naik saksi. Tapi di hari kiamat nanti penyaksian tukar. Antaqulu, bahawasanya di hari kiamat nanti kami ni daripada kalangan orang-orang yang leka dan lupa. Jadi bukan untuk uji siapa yang mukmin dan bukan mukmin, tapi siapa yang baik amalannya. Kerana siapa yang baik amalannya, dia akan balik pada fitrahnya mukmin. Siapa yang ikut kepada fitrahnya yang asli ini, yang suci, dia akan terbuka hatinya untuk dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalan untuk menjadi seseorang itu sama ada mukmin menjadi lebih baik lagi adalah melalui amalannya yang baik. So, jalan bagi orang yang bukan Islam untuk balik kepada fitrah dia untuk dengan amalannya yang baik. Dan amalan yang baik ini terdiri daripada amalan fizikal, iaitu perbuatan fizikal dia, dan juga akhlaknya. Jadi perbuatan fizikalnya mesti baik, akhlaknya juga baik. Apabila ini dah dua ada, dengan akidah yang betul, seseorang tu insya-Allah dapat jamin tempatnya di syurga nanti. Jadi kehidupan dunia ini adalah untuk kita dapatkan syurga. Allah nak semua masuk dalam syurga. Cuma manusia yang tak nak masuk dalam syurga kerana menafikan fitrah dalam dirinya. Jadi ini jawapan asas bagi soalan kenapa Allah cipta manusia. Dan apa tujuannya? Allah jawab dalam ayat yang ringkas surah Muluk ayat yang kedua. Wallahu a'lam bissawab. Okay. Jadi secara rumusannya adalah kita ni hidup di muka bumi ni memang telah diciptakan untuk diuji lah, kan, untuk melihat siapa yang bukan dicipta untuk diuji, tapi ujian itu merupakan satu proses untuk melihat siapa yang baik amalannya. Contohnya seseorang yang berusaha tapi tetap gagal. Allah uji. Adakah dia itu putus asa? Ataupun dia fikir adakah ini caranya atau aku buat cara yang lain. Cara apa yang baik? Ataupun seseorang itu dia buat baik dengan orang tapi orang tu balas dengan jahat. Perbuatan jahat pada dia. Allah nak uji. Kan? Adakah dia putus asa dengan perbuatan baik dia ataupun dia teruskan perbuatan baik dia. Sehinggalah orang tu terbuka hati. Itu antara tujuannya. Kerana itu kita lihat para anbiya dan rusul, nabi dan rasul, terutama Rasulullah SAW, Allah berikan ujian yang sangat berat. Allah tak berikan ujian seperti mana Allah berikan ujian kepada mereka yang Allah berikan ujian kepada manusia yang lain, kerana manusia yang tak boleh tanggung. Jadi makin tinggi martabat kita di sisi Allah SWT, makin hebat ujian yang Allah berikan kerana ganjaran pahalanya lebih besar. Itulah. Jadi bila kita bercakap berkenaan dengan ujian ni kan, biasanya manusia kita lihat ujian ni sebagai satu perkara yang buruk. Tapi dari sudut pandang seperti mana yang saya terangkan tadi, sebenarnya perkara ujian ni adalah satu perkara yang lumrah dan kadang-kadang dia boleh membawa kepada kebaikan. Jadi Ustaz boleh
uh, jelaskan bagaimana kita ingin lihat adanya cabaran dalam kehidupan kita ini dengan kacamata rahmat Allah, supaya kita lebih berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Taala yang bahawasanya ujian ini sebenarnya ingin memperbaiki diri kita. Baik, kita lihat sebuah hadis qudsi yang masyhur yang diwakilkan oleh ramai sahabat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhunnal 'abdu ma syaa minni, in dhanna khairan fa khairun lahu wa in dhanna syarran fa syarrun lahu." Atau kama qala. Yang mana bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku. Okey, aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku. Jika hamba-Ku sangka baik padaku, maka baiklah dia dapat. Kalau hamba-Ku sangka buruk padaku, buruklah dia dapat. Jadi maknanya apa jua yang menimpa kita, dari sama ada benda tu baik atau benda tu buruk. Kalau kita sangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka buruklah padahnya, buruklah akibatnya, buruklah natijah dia. Tapi kalau kita sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ujian tu pada kacamata kita itu tak baik, negatif, buruk, tapi kita sangka baik pada Allah. Ya Allah, ini ujian Engkau daripada aku bersangka baik padamu. Ya Allah, Engkau gantikan ujian ini dengan sesuatu yang lebih baik untuk aku. Dan Allah akan beri. Tak ada mustahil di sisi Allah SWT. Kekayaan Allah, rahmat Allah tidak ada batas. Jadi setiap daripada kita, apabila kita ditimpa ujian, pertama sekali kita kena berfikiran positif. Ujian bagaimanalah, hatta musibah yang terbesar, kematian orang yang kita sayangi. Itu satu ujian daripada Allah SWT. Kita bersangka baik. Bahawasanya apa yang berlaku ini adalah baik untuk kita, baik untuk dia. Baik untuk kita macam mana? Orang kata, macam mana saya, orang yang saya sayang dah pergi. Apa yang baik untuk saya? Baik untuk awak apabila awak bersabar. Awak letakkan pengharapan kepada Allah SWT. Sangka baik pada Allah SWT. Kerana semuanya akan mati. Jadi bila kita ada pengharapan sedemikian pada Allah, Allah akan berikan ganjaran yang besar kepada kita. Allah akan jadikan kehidupan kita nanti selepas itu lebih baik lagi. Allah yang akan atur. Allah yang atur hidup. Kita tak tahu, kita tak mampu nak atur hidup kita. Sebagai manusia kita perlu ada sifat tawaduk. Dan ini satu benda yang hakiki. Kita merendah diri. Yang kita ini sebenarnya tak tahu bagaimana nak atur kehidupan kita. We do not know how to plan. Right? We might know how to plan, tapi sebenarnya plan kita tak tahu sama ada natijahnya baik ataupun buruk. Allah yang atur kehidupan kita. Kerana itu kita doa pada Allah. Antara doa yang warid ialah Allahumma dabbirna fa inna la nuhsinu tadbir. Ya Allah, Engkau aturlah hidup aku. Dan apa sebenarnya kita doa pada Allah? Ya Allah, Kau aturlah hidup aku, Ya Allah. Kerana aku tak tahu nak tadbir. Aku tak pandai nak tadbir hidup aku. Allah yang akan atur. Ini tawakal pada Allah. Kita usaha, serah pada Allah bagaimana atur. Jadi kita sabar, Allah akan atur kehidupan kita yang baik. Dan bagi yang pergi tersebut, ini musibah untuk dia juga. Dia pergi. Tapi kerana kita bersabar, maka insya-Allah dia dapat rahmat, pengampunan daripada Allah SWT. Jadi pokoknya ialah apa jua musibah yang menimpa kita, walau macam mana buruk pun, walau macam mana kita rasa sedih, kita down, kita rasa depressed, change the mindset. Think it positively. Sebab seorang mukmin kita tahu tiap sesuatu berlaku adalah atas ketentuan Allah SWT yang telah Allah tentukan di azali lagi. Jadi bila ada fikiran positif sedemikian, kehidupan kita teratur, natijah kita nanti yang lebih baik untuk kita kerana Allah akan lebih sayang kepada kita. Itu dia, wallahu alam. Jadi salah satu apa yang saya dapatkan daripada perkongsian Ustaz tadi adalah untuk kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kita itu perlu bersikap positif, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi berdasarkan pengalaman Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan dalam masa-masa Ustaz pernah menghadapi cubaan lah ataupun ujian. Kadang-kadang kita ni manusia, kita kadang nak cakap tu mudah, tapi bila kita nak praktikan itu kadang susah lah. Nak bersangka baik dengan Tuhan, kenapa Tuhan jadikan aku macam gini dan seterusnya. Jadi berdasarkan pengalaman Ustaz, macam mana kita nak stay positif lah orang kata, and untuk sentiasa meletakkan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa. Yalah, sebagaimana saya katakan tadi, semua orang akan menghadapi ujian daripada Allah. Tak boleh lari. Lepas, sekarang, akan datang. Okay. Dan, yalah, orang selalu cakap, senang cakap, kan?
berat mata memandang, lagi berat bahu memikul. Senang cakap, tak senang buat. Okay? Jadi bagi mereka yang menghadapi ujian seperti ini, sudah pasti pertama-tama sekali sesuatu dianggap sebagai satu musibah. Betul. Dan ini musibah. Kita tak boleh lari pada perkataan musibah. Memang musibah. Kita tak cakap satu peristiwa yang malapetaka berlaku, kita cakap, oh bagus ini. Mana boleh, orang marah lah. Ini tetap musibah. Kerana itu Allah SWT gunakan perkataan musibah. Apabila alladzina idza asabathum musibah, kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, apabila mereka ditimpa dengan musibah, Allah gunakan perkataan musibah. Kerana pandangan kita adalah musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ucapan yang perlu diucapkan oleh setiap orang mukmin muslim apabila ditimpa musibah, macam mana musibah negatif pun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan untuk kematian saja. Apa jua musibah. Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah SWT. Jadi ingatkan kita, we are nothing. Allah nak ambil, Allah ambil. Allah nak uji, Allah nak uji. Allah nak ambil roh kita, Allah ambil roh kita. Milik Allah SWT. Siapa boleh tahan? Seseorang kalau Allah nak jadikan dia cacat, siapa yang boleh tahan? Musibah juga untuk dia. Allah nak jadikan dia sakit, jatuh sakit, siapa boleh tahan? Musibah untuk diri juga. Jadi pertama sekali ucapan itu, inna lillah, ingatkan pada diri kita. Kita ni milik Allah SWT. Bila kita ni milik Allah SWT, we have no right to say no. Okay? Makanya sebagai hamba Allah SWT dan semuanya milik Allah SWT, kita perlu sabar. Kemudian yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita semua akan kembali pada Allah. That is the ultimate. Itu ingatkan kepada kita. Macam mana musibah yang menimpa kita di atas muka bumi. Macam mana teruk pun seseorang tu menimpa musibah. Penyakit ke, kemiskinan ke, semua ahli keluarga tak ada ke, apa jua musibah atas muka bumi ini, akhirnya musibah ini akan diangkat oleh Allah SWT. Ultimately Allah akan angkat. Bila Allah angkat? Bila orang tu kembali kepada Allah SWT. Bila dia kembali pada Allah, dia tutup mata, segala ujian atas muka bumi ini dah habis. Dia dah keluar daripada exam hall bumi ini. Sama ada berjaya atau tidak, itu Allah tentukan di padang mahsyar. Tapi dah selesai ujian, balak aku dah habis. Dia keluar. Kan? Jadi bila kita sematkan keyakinan dalam diri kita, kita akan kembali pada Allah SWT. So, ni musibah yang menimpa kita. Kalau Allah angkat waktu kita hidup, alhamdulillah. Kalau Allah tak angkat pun, pasti kita akan pergi dan musibah tu berakhir. Jadi bila kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kita baca dengan penuh keyakinan. Bukan inna lillahi wa macam terperanjat macam gitu. Itu sebutan biasalah. Tapi bila kita baca dengan penuh keyakinan dan bukan sekali, banyak kali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia macam zikir. Dia akan tenangkan hati. Ini pengalaman saya jugalah. Okay? Dia akan tenangkan hati tersebut. Hati yang rasa gelisah, sedih, depressed. Bila kita sebut nama Allah SWT, kita faham apa yang kita sebut tersebut. Dengan ucapan yang Allah sendiri ajar dan minta kita baca, Allah akan tenangkan hati kita. Kerana yang memiliki hati ialah Allah SWT. Allah yuqallibal qulub. Allah yang boleh terbalikkan hati. Jadi kita nak Allah SWT terbalikkan hati kita daripada sedih kepada gembira, daripada negatif kepada positif. Ini tahap pertama. Okay. Tahap kedua, apabila kita dah rasa reda dan tenang, kita kembali kepada Allah SWT, bukan kembali matilah maksudnya, tapi kita dekatkan diri kita pada Allah SWT. Kita sembahyang, kita doa, kita berzikir. Ini dekatkan diri kita pada Allah SWT. Dan Allah panggil kita kembali pada dia. Sebab kita ni macam kambing yang bila lepas kandang dan merayap sana sini, tuan ni panggil, masuk balik. Awak dah jauh, balik. Allah panggil. Kerana tu Allah sebut dalam surah Adz-Dzariyat, fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Kembalilah kamu. Bersegeralah kamu kembali kepada Allah SWT. Jadi bila kita dah jauh, kita kembali pada Allah. Bila kita dekat pada Allah SWT, maka Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita. Ini hanya boleh didapati kalau seseorang itu dia kenal Allah SWT, sebenar-benar kenal, dia kenal dirinya sebenar-benarnya siapa dia, dan dia bersabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Sabar.
Kita lihat contoh Allah SWT bawa banyak contoh dalam Al-Quran. Satu contoh, Nabi dan Rasul daripada kalangan Bani Israel dan bukan Bani Israel. Allah SWT berikan mereka ujian dan juga umat yang terdahulu. Dan Allah ingatkan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana keadaan umat yang terdahulu. Firman Allah SWT dalam surah Baqarah, Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum datang kepada kamu berita cerita berkenaan dengan umat sebelum kamu. Apa dia? Massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka terkena dengan ujian, malapetaka, kesusahan, darurat dan sebagainya. Benda yang membawa mudarat kepada mereka. Masarmul ba'sa wad dharra hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Banyak sangat musibah yang Allah timpakan kepada mereka, musibah demi musibah demi musibah, sehingga kan nabi yang wujud ketika tersebut dan umat nabi tersebut itu, mereka tertanya-tanya di kalangan mereka, mata nasrullah, bila nak datang kemenangan daripada Allah SWT ini? Kita dah kena henyak, kena pantai, kena apa. Bila Allah nak tolong kita ini? Mata nasrullah. Allah ingatkan, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah tu dekat. Dan Allah akan beri pertolongan apabila seseorang tu sabar. Sabar. Sebab kekuatan kita untuk menghadapi ujian adalah kesabaran. Dan kita yakin bahawasanya dengan kesabaran kita akan dapat menghadapi segala kesukaran atas muka bumi. Dan kita juga yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan terus menguji kita. Selagi mana kita cakap kita ni mukmin, Allah akan terus uji. Allah ingatkan, dalam awal surah Ankabut lagi. Allah SWT berfirman dalam awal surah Ankabut, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahawasanya apabila mereka berkata kami beriman, la yuftanun, mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sesungguhnya kami dah uji umat-umat sebelum mereka. Dan dengan ujian tersebut Allah mengetahui siapa yang benar keyakinannya, siapa yang dusta ucapan keimanannya tersebut itu. Jadi ujian tetap ujian Allah berikan, dan kita ingatkan kepada kita apabila datang ujian, kita ingatkan kepada kita ayat tersebut. Hasiban nasu, adakah kamu menyangka, kamu kata kamu beriman, kamu tak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tetap uji. Jadi kita bersabar. Jadi ini proses dalam menghadapi ujian daripada Allah. Berzikir, kita positive thinking, sebab apa yang boleh lepas kita berzikir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hati kita tenang, akan datang positive thinking tersebut. Kemudian apa yang berlaku selepas itu ialah kita bersabar dan kita berikan keyakinan Allah akan gantikan dengan lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi alhamdulillah, apa nama dia, perkongsian Ustaz amat menyentuh hati saya jugalah, dan juga semoga hati-hati penonton jugalah, insya-Allah. Jadi sebelum kita tamatkan perbincangan kita hari ini, mungkin Ustaz boleh berikan nasihat-nasihat yang terakhirlah untuk saya dan juga penonton-penonton kita di luar sana berkenaan topik kita ini, berkenaan yang bahawasanya pertolongan Allah SWT itu pasti akan hadir dalam hidup kita lah, lambat ataupun cepat saja. Apa yang saya nak kongsi sebagai penutup lah ni, sebagai penutup, firman Allah SWT juga. Sebab kata-kata saya tak ada nilai kalau nak dibandingkan dengan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembali kepada Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita hakikat kehidupan di atas muka bumi ini apa. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hadid. Ayat yang agak panjang dan ayat yang kalau kita hayati memang akan menyentuh hati kita dan membuka minda dan pandangan kita terhadap keadaan sebenar kehidupan ini. Sehingga kita ni tidak akan nanti terikut-ikut, terbawa-bawa dengan trend, terbawa-bawa dengan keadaan masyarakat, kan? It's not for us to follow the trend. Islam set the trend. People follow our trend.
which is the Islamic trend. We do not follow other people's trend. We have our own principle. Kita punya prinsip kita sendiri. Dan Allah SWT terangkan surah Al-Hadid tersebut. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, wahai manusia, sesungguhnya kehidupan ke atas muka bumi ini, pertama sekali, la'ibun, permainan belaka. Kehidupan atas muka bumi ini permainan belaka. Kita lihat yang berlumba-lumba nak ada jawatan, yang berlumba-lumba nak ada harta, yang berlumba-lumba nak itu, nak nama dan sebagainya. Kita lihat orang bagaimana set up account social media dia. Berlumba-lumba nak how many followers, kan, how many clicks, how many likes. Ni permainan dunia. Siapa yang control clicks ni? Facebook. Facebook kalau nak padam, it become zero. You try so hard, dia padam atau ada short circuit, habis. Nothing. Laib. Kehidupan dunia permainan. Walahun, dan melalaikan. Melalaikan daripada apa? Melalaikan daripada hakikat sebenar. Kenapa kita hidup kat atas muka bumi ni? Persiapan untuk kehidupan kat sana. Jadi kita lalai. Macam kambing yang, tadi saya buat contoh, kambing yang bawa ke sana, dah jalan, dia tengok, wah ini ada lagi rumput yang lebih hijau, pergi sana, oh sana rumput hijau. Dan makin jauh daripada tuan dia. Tuan dia panggil balik. Lagi jauh, serigala ada kat sana, makan. Kamu akan mati. Jadi kita macam itu, kita leka dengan hiburan kat dunia ini. Dengan gadget yang makin canggih. Orang ada je gadget ini, oh saya pun nak gadget macam itu. Orang ada kereta mewah, oh saya pun nak kereta mewah. Dia boleh kasih macam-macam alasan. Satu, kalau orang nak 1001 alasan boleh kasih. Orang kalau tak nak 1001 alasan orang boleh beri. Jadi kehidupan ni kata Allah SWT, Allah SWT sebut, bukan saya sebut, lahun, melalaikan, wazinatun, dan perhiasan. Kehidupan ni perhiasan. Sama ada perhiasan badan, perhiasan pakaian, perhiasan perabot rumah, hatta perhiasan pujian daripada orang. Orang puji itu satu perhiasan bagi diri dia, martabat dia, orang pandang dia. Jadi dia selalu nak kejar agar orang puji dia atau orang pandang tinggi pada dia. Ini zina. Ini perhiasan dunia. Jadi Allah ingat kepada kita, apa saja perhiasan dunia ini kamu kejar, ni semua mata', ni semua adalah benda yang akan pergi. Bila meninggal dunia, segala pangkat, kedudukan, medal, certificate awak dapat, semua tinggalkan. Useless. So zina. Wa tafakhurun bainakum. Kehidupan dunia ini adalah berbangga-bangga di antara kamu. Saya ada ini. Saya kedudukan gini. Saya ilmu begini. Awak siapa? Awak lah kerja gini. Saya jawatan macam gini. Ini berbangga-bangga di antara manusia. Macam permainan juga. Macam budak-budak main, oh saya ada ni, saya ada ni. Akhirnya, bila di hadapan Allah SWT, siapa boleh mendabik dada di depan malaikat munkar dan nakir? Wahai malaikat munkar dan nakir, saya presiden gini, saya naik presiden itu, saya profesor gini. Boleh cakap depan munkar nakir. Tengok munkar nakir datang sini dah gementar. Rasulullah SAW sebut, beritahu pada Sayyidina Umar, wahai Umar, bagaimana keadaan engkau nanti bila engkau ada dalam kubur dan menghadapi munkar dan nakir, dua malaikat ini, yang mana dia berwarna biru, matanya bercahaya seperti kilat, suaranya kuat seperti guruk, kukunya panjang sampai kepada lantai, rambutnya panjang sampai kepada kaki. Menakutkan. Kita lihat, katakan makhluk warna biru, mata bercahaya, macam kilat, macam lampu keluar. Kita lihat sini dah takut. Itu keadaan dalam kubur. Bagaimana nak jawab? Jadi, apa saja berbangga-bangga di atas muka bumi ini satu benda permainan. Orang yang sematkan hati dia dan faham hakikat kehidupan ini, dia tak kisah orang lain. Kamu nak bangga-bangga, kamu ada jawatan tinggi ke apa? Suka hati awak lah. Awak nak bawa kereta apa ke, kereta mewah ke, tak kisah pada dia. Dia takkan kesan pada diri dia. Ni ada berjuta-juta, rumah 3-4 tingkat, rumah ada 2-3-4 property. Dia cuma satu rumah saja. Tak kisah bagi dia. Sebab dia tahu, dia faham hakikat kehidupan ni apa sebenarnya. Allah SWT terangkan, tafakhurun bainakum, yang keempat. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Dan manusia ini, kehidupan dunia ini, manusia suka berlumba-lumba dalam mengumpul harta. Nak kaya. Tak ada manusia puas hati dengan kekayaan yang dia ada. Orang ada 1 juta, why not saya ada 2 juta? Dia lihat orang lebih kaya daripada dia. Dia ada 1 bilion. Why not saya ada 2 bilion?
Dia ada 10 bilion. Why not I become like Sultan Brunei? Ada 30 bilion. Sultan Brunei, dah kaya macam Sultan Brunei. Why not I become like Jeff Bezos, boss of Amazon? Ada 110 bilion aset dia. Why not? Tapi berapa banyak yang kita perlukan atas muka bumi ini? Berapa banyak yang kita perlukan untuk kita hidup, selesa, makan. Kita duit banyak, kita nak beli rumah banyak-banyak. Ada kita tinggal rumah gitu banyak. Kita nak beli rumah yang besar. Ada kita tinggal satu malam rumah ni, bilik ni, bilik ni, bilik. Tak ada. Kata pepatah Melayu, besar periuk, besar keraknya. Lagi banyak benda yang kita ada, lagi banyak perbelanjaan yang perlu kita keluarkan. Takatsuru fil amwal. Kerana itu orang yang kumpulkan harta, dia tak akan puas hati. Kerana apa? Dia perlukan lebih banyak harta untuk dia cover nak jaga harta dia ni. Dan hidup ni tak tenteram. Dia akan sentiasa fikir macam mana aku nak kembangkan harta ini, macam mana aku nak jaga harta ni. Lihat bagaimana investment berlaku. Seseorang yang ada katakan 1 juta duit dia. Dia tak akan dibiarkan gitu 1 juta dalam bank. Dia akan fikir macam mana aku nak invest. Tanya orang, oh you invest dalam share ni, you invest dalam itu, invest. Okay, invest. Kenapa kita invest? Nak dapat pulangan lebih banyak. Katakan awak invest, belilah gold. Sebab harga gold sekarang ini sedang baik. Beli gold. Kenapa awak beli gold? Supaya awak punya aset naik. Sampai masa kata, oh gold makin naik, awak boleh jual. Okey, jual. Dapat balik cash. Balik asal. Macam snake and ladder. Awak lepaskan cash untuk dapat gold. Awak lepaskan gold, balikkan cash. Jadi cash nak buat apa? Beli lagi benda, property. Beli property kerana apa? Nak naikkan aset dia. Bila naik aset, jual. Dapat cash lagi. Dapat cash lagi. Bila nak game? Jadi kalau orang fikir betul-betul, takkan game macam gitu. Allah terangkan kehidupan dunia ini orang lumba-lumba nak harta. Bukan saya katakan kita orang Islam mesti hidup miskin. Tidak. Maknanya kita bila Allah SWT beri harta, kita syukur pada Allah, kita gunakan harta itu untuk manfaat diri kita. Untuk akhirat kita. Tapi kita tidak sampai bermati-matian sampai kita berkorbankan kita punya agama kita, akhirat kita, amalan kita, ibadat kita hanya untuk harta. Harta ni tak ada apa-apa. Wa takatsurun fil aulad. Dan manusia ni berlumba-lumba nak banyak anak. Mungkin tak relevan untuk orang Singapura lah sebab kehidupan Singapura ni mahal. Tak relevan untuk orang penduduk negeri China sebab semua orang one couple, one child policy atau two child policy ke apa. Tapi orang dahulu sedemikian. Dan negara-negara dunia ketiga pun mereka berlumba-lumba banyak anak. Sebab anak tu adalah aset untuk mereka. Jadi ini kehidupan dunia. Kemudian Allah SWT sambung, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah SWT terangkan kehidupan dunia ini seperti apa? Hujan yang menimpa bumi. Kemudian keluarlah pokok tumbuh. Dan tumbuh tu pokok tersebut menghijau sehingga mengagumkan petani yang tanamnya tersebut. Wah, alhamdulillah. Naik, cantik, berbuah dan sebagainya. Akhirnya apa jadi pada tumbuhan tersebut? Sumaya hijau. Dia mati, kering. Fatarah musfarra, dia akan jadi kekuningan dan dia akan hancur macam gitu. Begitulah kehidupan dunia. Nikmat yang Allah berikan tu seperti hujan yang turun. Diperbagaikan di atas muka bumi ni. Orang daripada nikmat tersebut orang perbagaikan buat itu, buat ini dan sebagainya. Macam-macam bentuk benda yang Allah SWT manusia cipta. Akhirnya sebab pergi. Orang berlumba-lumba nak the latest gadget. Sekarang latest gadget apa? iPhone apa? Bukan. Samsung apa? Tak tahu. iWatch. iWatch and you also watch. Right. It's still a watch. Right. 6 series, 5th gen, 6th gen, whatever. When time comes, this thing lapuk, old fashion. And new things will come. Awak berlumba-lumba nak dapat benda yang akhirnya in 2-3 years time is nothing. Not worthy anymore. 10 tahun lepas, orang telefon kalau cakap, ini telefon yang boleh lipatnya dulu. Ada telefon lipat ambil gambar VGA punya. Wow, 640 pixel. No, not megapixel, 640 pixel. Picture orang kagum. Telefon ambil gambar. Sekarang, tong sampah. Ini kehidupan dunia. Akhirnya akan hancur. Jadi Allah SWT terangkan pada akhir ayat tersebut ingat kita, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan kehidupan dunia ini hanyalah sesuatu perkara material yang menipu kita. So be wise,
be wise, kita kena tahu hakikat kehidupan kita ni apa. Agar apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya kita leka tapi taklah terlalu sangat leka. Apabila kita lalai, kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang saya nak kongsi sama kepada para penonton semua. Ingat dalam ayat firman Allah SWT dalam surah Hadid tersebut, satu nasihat kepada kita semua, kepada saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan lebih sedar kehidupan kita dan kita jadi hamba Allah yang lebih bertakwa padanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okey, jadi inilah sebelum saya tutup ke habis macam ini, saya ingin kongsikanlah perkara-perkara yang saya rasa saya boleh kongsi balik dengan penonton semua, yang mana saya rasa amat bermanfaat lah. Okay? Dalam mana kita ni, manusia ni pasti akan diuji. Jadi bagaimana untuk kita hadapi ujian itu? Ada beberapa perkara yang telah Ustaz kongsikan. Yang pertama adalah tadi kita banyakkan untuk berdoa. Kenapa kita ni sebenarnya tak pandai untuk mengatur kehidupan kita. Jadi yang maha pengatur adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi perbanyakkan berdoa, wahai Tuhanku, kamu aturlah hidup kami, kerana kami tidak tahu untuk mengatur hidup kami. Yang kedua, bila mana kita diuji ni, perbanyakkan berzikir. Okay? Zikir yang telah Ustaz kongsikan tadi adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Kemudian kita akan bersikap positif dan bila dah tenang, perbanyaklah berdoa dan kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula kita dah tenang, kita kembali menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Terima kasih Ustaz. Saya ucapkan atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat ini. Bukan hanya penonton, saya sendiri pun sebenarnya seperti mana telah saya sebutkan tadi, tersentuh hati dan mendapatkan manfaat yang begitu banyak sekali lah. Saya harap ianya dapat dipraktikkan dalam kehidupan keseharian kita, kehidupan penonton-penonton semua dan memberikan kita semangat dalam menjalani kehidupan kita dan akhirnya dapat menjamin kejayaan, kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Sekian, terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khair, alhamdulillah.